Alhamdulillah saya ingat jelas sekali apa yang disampaikan oleh Wakil Senator Dato' Ashraf. Saya harapkan semoga dengan pelaksanaan sistem cukai yang baru ini dia boleh menangani masalah ketirisan, sama ada ketirisan perolehan ataupun perbelanjaan, ya. Dan khususnya kita teruskan lagi kita punya forum kita ini, dan saya suka balik semula soalan saya kepada Dato' Mufti. Saya masih lagi nak sebutkan masih terdapat ataupun rata-rata orang masih lagi persoalkan tentang tanggungjawab negara kepada rakyat, ya. Bila laksana GST ini memang itulah persoalan yang kedengaran, apakah tanggungjawab negara kepada rakyat. Sepatutnya tidak perlu tanggung rakyat tidak perlu tanggung banyak perbelanjaan yang tidak sepatutnya ini. Jadi kalau kita lihat persoalan yang macam ini memang dia tidak akan habis, ya? Cuma saya nak pusing sikit soalan ini. Kita cuba tanya balik, apakah tanggungjawab rakyat kepada negara. Jadi di sini soalan ini mungkin saya nak pergi kepada Dato' Mufti, ya, apakah tanggungjawab rakyat kepada negara ni termasuk dalam tanggungjawab membayar cukai ini, ya? Asyik tanya tanggungjawab kerajaan kepada rakyat je, kita tanya pula tanggungjawab rakyat kepada kerajaan. Kita sudah Dato' Mufti. Terima kasih. Seringkasnya kalau kita tengok dalam sejarah Islam, kita akan dapati pemberian daripada rakyat kepada institusi agama atau kepada pemerintah ada dua bentuk. Satu bentuk taklif wajib, itu macam zakat, iaitu ma'ruf. Yang kedua ada bab yang lain, di mana kita katakan seperti ini, kita ambil zaman Rasulullah dulu, seperti kita kata pemberian kerana untuk mendapat pahala lebih, infak fi sabilillah. Jadi macam mana Nabi boleh bentuk masyarakat ataupun sahabatnya, begitu juga generasi sahabatnya memang cukup luar biasa. Mereka walaupun sebagai seorang rakyat, sebagai seorang Islam, tapi tanggungjawab mereka tunaikan dengan sebaik mungkin. Saya ambil satu kisah nak cerita macam mana hebatnya. Kalau zaman Nabi, bila nak berlaku perang Tabuk, Nabi menggerakkan, dipanggil Jaisul Usrah, maknanya tentera dalam keadaan kesukaran, macam mana dana tak ada. Pada masa itulah kita tengok kekuatan sumbangan para sahabat, sehingga Abu Bakar jawab, taraktullaha wa rasulah, aku tinggalkan Allah dia dan Rasul di rumah. Ini bukan masalah zakat, tapi masalah pengorbanan yang dilakukan. Zaman Sayyidina Abu Bakar sendiri, ini cerita menarik. Zaman Sayyidina Abu Bakar pernah berlaku satu keadaan di mana kemarau dan kemelesetan ekonomi yang mencabar penduduk Madinah. Makanan tak ada. Mengadu kepada Abu Bakar, Abu Bakar kata saya pun tak ada, sama-sama tak ada, susah. Mengadu pada Abu Bakar kata saya memang tak ada, semua susah. Mereka pergi mengadu, Abu Bakar kata kita sabarlah, insya-Allah Tuhan akan beri tolongan kat kita. Nak jadi ke cerita, selepas daripada itu, satu malam datang satu kumpulan daripada harta unta-unta yang syarat dengan makanan, minuman, barang-barang yang menjadi milik Sayyidina Uthman. Mari ke kota Madinah. Time tu memang kalau jual berapa pun laku. Bila sampai sahaja malam tu, peraih, pemborong, peniaga datang serbu rumah Sayyidina Uthman. Tanya nak jual berapa, kami nak beli. Sayyidina Uthman kata tak boleh, kami ambil double pun tak boleh, triple pun tak boleh, double pun tak boleh.
double triple tak boleh, triple tak boleh. Saya tak, sebab ada lagi offer lebih hebat lagi. Dia kata takkanlah sampai tahap banyak gitu. Sayyidina Osman kata, orang yang offer kepada saya, yang offer kepada saya ialah Allah. Allah yang offer kat saya. Allah offer 700 kali ganda, bahkan lebih. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tapi Allah reserve satu ayat, wallahu yudha'ifu liman yasha. Bila wallahu yudha'ifu liman yasha ni unlimited, boleh jadi 7,000. Akhirnya Sayyidina Osman bagi semua sekali untuk nak menyelesaikan kemenduk tersebut. Siapa berani buat itu, tuan-tuan? Ini hebat. Jadi kalau kita tengok macam itu, kita nampak semangat Sayyidina Osman itu ialah, betul lah dia hebat, tapi bagaimana pengorbanan dia, dia sanggup. Kalau macam itu, bagi kita, tuan-tuan, kalau kita tengok 6% atau 10% atau 20% katakan, tapi kita tetap mendapat benefit daripada apa yang kita bagikan itu satu, dan 80% tetap kita dapat juga yang hak asal, hak yang milik kita. Sebab itulah dalam hal ni tanggungjawab memang besar. Tuan-tuan bayangkan, kalau orang Islam dapat janakan beberapa perkara, sebenarnya kebaikan yang banyak. Saya terbaca satu kajian yang dikemukakan oleh seorang tokoh yang amat luar biasa. Bagi saya ini tokoh akhirat lah, tokoh yang saya cukup kagum. Namanya almarhum Syekh Dr. Abdul Rahman Humaid As-Sumaid. Orang mana? Orang Kuwait. Doktor apa? Doktor perubatan. Tapi dia wakafkan hidup dia untuk fisabilillah, dakwah di bumi Afrika. Akhirnya orang masuk Islam di tangannya jumlahnya 11 juta manusia. Seorang hebat, dia kerja ikhlas. Jadi pengalaman dakwah dia banyak. Kebetulan Duta Kuwait datang temu kami di pejabat, buat tanya tentang dia. Memang Duta Kuwait pun mengaku orang ni luar biasa, kata dia. Orang ni meninggal dunia Ogos 2013. Dia buat CV apa? Dia kata, kalaulah orang Arab kaya di negeri Arab sahaja sekadar bayar zakat, maka boleh selesai seluruh umat manusia, umat Islam yang jumlahnya mungkin 250 juta yang fakir miskin, boleh bagi tiap-tiap bulan. Orang Arab kaya, tak masuk orang Malaysia kaya ni, orang Islam, orang Arab kaya saja. Jadi kalau kita tengok macam tu, kita faham bahawa tanggungjawab yang menyebabkan banyak kita boleh selesaikan masalah dan pembangunan-pembangunan. Dengan sebab itu kita katakan tugas kita laksanakan, dan kita harap dan kita doakan dan kita minta, sebagaimana kata YB Datuk Dr. Ashraf tadi, ada check dan balance, mereka juga akan diaudit. Allah sebut kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Jadi semua sekali, kita pun semua, atas pun kena, bawah pun kena, masing-masing semuanya nak cari redha Allah, semuanya nak cari syurga Allah. Jadi kalau macam itu, kita laksanakan tugas kita dengan sebaiknya. Wallahu a'lam.